Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Rashad Biar Nizam. Nombor matrik saya 062379. Berdasarkan tajuk yang kumpulan kami telah pilih, iaitu PTPTN menurut Islam, kami telah mencari beberapa perkara atau maklumat yang mengenai PTPTN ini. Yang pertama ialah pendahuluan. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau singkatannya ialah PTPTN telah ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997, Akta 566 yang bermula berkuat kuasa pada 1 Julai 1997. Fungsi utama penubuhan perbadanan ini adalah untuk menguruskan pembiayaan kewangan dan pinjaman pelajaran pengajian tinggi kepada para siswa dan siswi yang sedang melanjutkan pengajian tinggi awam atau swasta di Malaysia. Bertitik tolak dari pinjaman kewangan yang diberikan, PTPTN juga bertanggungjawab untuk memungut kembali bayaran balik dari para peminjam yang telah melakukan pinjaman mereka dengan perbadanan tersebut. Selain itu, PTPTN juga turut menyediakan skim simpanan pendidikan yang dikenali sebagai Skim Simpanan Pendidikan Nasional ataupun dikenali sebagai SSPN, yang merupakan suatu bentuk produk tambahan yang membolehkan pendeposit menyimpan wang bagi tujuan khairat pendidikan untuk anak-anak pada masa hadapan. Pada masa itu juga, PTPTN turut mengesanakan apa-apa fungsi lain yang diberikan kepada PTPTN oleh mana-mana undang-undang bertulis di Malaysia. Akan tetapi, muncul beberapa kontroversi yang berkaitan dengan PTPTN ini, contohnya isu pemberhentian pinjaman pembelanjaan yang berlaku pada November 2011. Dan menurut media Malaysia, ahli lembaga pengarah PTPTN telah membuat cadangan supaya pinjaman pembelanjaan atau wang secara diri yang diberikan kepada pelajar yang memohon agar diberhentikan pada tahun 2013. Tujuannya adalah untuk mengurangkan bebanan perbadanan itu. Persoalannya, adakah PTPTN ini digalakkan dalam Islam? Jawapan akan diterangkan oleh kawan-kawan saya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Ikhwan Hakim bin Hazul Azam. Warukumu talibi 062980. Baiklah, saya akan menerangkan tentang 2.0, iaitu perkaitan hukum Dhahman dengan isu PTPTN. Baiklah, yang pertama, definisi Dhahman dan rukun-rukunnya. Daripada sudut bahasa, Dhahman adalah sinonim dengan iltizam, yang bermaksud seseorang yang mewajibkan sesuatu ke atas dirinya. Manakala daripada sudut istilah fiqh, ia bermaksud mewajibkan ke atas diri suatu hak yang menjadikan zimmah, yakni liability orang lain, atau disebut sebagai Dhahman al-Dain, yakni jaminan hutang. Terdapat dua jenis Dhahman lain, iaitu Dhahman al-Ain, yakni jaminan pemulangan barang, dan Dhahman al-Badan atau al-Kafalah, yakni jaminan untuk menghadirkan individu tertentu. Tetapi tidak akan dibahaskan di sini kerana perbezaan konteks. Baiklah, maka penghutang tidak perlu membayar hutang jika mengikut hukum Dhahman. Manakala rukun Dhahman al-Ain, manakala 5 rukun Dhahman al-Dain untuk menjadikan sebuah jaminan itu sah. Yang pertama, Dhahmin, yakni penjamin. Manakala yang kedua, madmun, iaitu hutang yang ingin dijamin. Yang ketiga, madmunlah, yakni penghutang. Seterusnya, madmun an, iaitu pemiutang. Dan yang terakhir, iaitu sirah. Apa itu sirah? Iaitu ijab atau tawaran penjamin.
Baiklah, ada sebuah hadis saya akan baca. Maksudnya, pernah suatu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami dibawakan sekujur jenazah. Mereka yang membawa jenazah itu memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon disolatkan jenazah ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ke atasnya hutang? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah dia meninggalkan, yakni mewariskan sesuatu? Mereka menjawab, tidak. Lalu baginda mensolatkan jenazah itu. Kemudian dibawakan jenazah lain dan mereka memohon, wahai pesuruh Allah, solatkan jenazah ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ke atasnya hutang? Mereka menjawab, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, 3 dinar. Lalu baginda mensolatkan jenazah itu. Kemudian datang jenazah ketiga. Mereka memohon, mohon disolatkan jenazah ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ke atasnya hutang? Mereka menjawab, 3 dinar. Lalu baginda bersabda, biar kalianlah yang bersolat atas jenazah sahabat kalian ini. Lalu Abu Qatadah merespon, mohon solat ke atas jenazah ini, wahai pesuruh Allah, aku akan menanggung hutangnya. Lalu baginda mensolatkan jenazah itu. Riwayat Al-Bukhari 2286. Okey, yang ketiga, PTPTN mengambil cas. Adakah dibenarkan atau tidak menurut agama Islam? Menurut JAKIM, iaitu Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia, telah menjelaskan dalam laman web mereka. Menurut laman web tersebut, muzakarah khas telah diadakan khusus untuk membincangkan caj perkhidmatan yang dikenakan oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, iaitu PTPTN, ke atas pembiayaan pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi. Baik, yang pertama, JKF memutuskan bahawa caj perkhidmatan yang dikenakan oleh PTPTN ke atas pelajar tidak menyalahi hukum syarak. Caj perkhidmatan ini ialah sebagai upah kepada pihak PTPTN yang telah menguruskan pembiayaan pelajaran kepada pelajar-pelajar. Muzakarah khas tersebut juga dihadiri oleh Yang Bahagia Tan Sri Datuk Setia Amrin bin Buang, Ketua Audit Negara, yang menyampaikan taklimat khas mengenai kajian Jabatan Audit terhadap pengurusan zakat oleh Majlis Agama Islam di seluruh negeri. Muzakarah khas yang telah berlangsung selama 3 jam ini telah dihadiri oleh mufti negeri-negeri, ahli-ahli dilantik dan turut dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan JAKIM dan pegawai-pegawai Jabatan Audit serta wakil daripada PTPTN. Hal yang sama juga dinyatakan dalam utusan Malaysia bertarikh 29 hari bulan 7 2008 dalam ruangan berbentuk caj PTPTN tidak langgar syarak. Pengerusinya, iaitu poin yang kedua, iaitu Dr. Abdul Syukur Hussein berkata, keputusan ini dicapai hasil muzakarah khas yang dipengerusikan beliau bersama wakil PTPTN di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM. Menurut beliau, sebelum ini caj perkhidmatan yang dikenakan PTPTN ialah 4%, iaitu pada tahun 1997, sebelum ia diturunkan kepada peratusan yang lebih rendah, iaitu 3%. Setelah diberi penerangan mengenai upah termasuk beberapa caj, kita bersetuju ia tidak menyalahi syarak dan tiada halangan dari sudut syariah agar ia tidak membebankan peminjam dan pemberi pinjaman PTPTN. Jika melihat kepada prinsip, mungkin ia dapat dikurangkan sekitar 1% atau 2% setengah daripada kadar sedia ada setelah dibuat perkiraan semula, termasuk mengambil caj upah dan operasi, kata beliau kepada utusan Malaysia. Jadi apa yang telah saya bacakan tadi, jelas yang PTPTN ni dia tidak menyalahi
tidak menyalahi undang-undang Islam. Jadi boleh saja untuk para siswa dan para siswi untuk membebankan ringan hutang dengan meminjam dengan PTPTN. Jadi itulah kandungan pada isi yang ketiga. Nama saya Syed Fazli bin Saiman Mukri. Nombor matrik 062610. Sekiranya ada yang kurang berkemampuan, Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-280, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, dan jika orang yang berhutang itu mengalami kesukaran, maka berilah dia tempoh penangguhan sehingga dia berkelapangan. Dan jika kamu menikahkan sebahagian daripada hutang itu, maka itu lebih dari kamu jika kamu mengetahui. Akan tetapi, menurut Islam, orang-orang yang berhutang hendaklah dia melangsakan hutang mereka walau dalam keadaan apa sekalipun. Menurut kerajaan dan pihak PTPTN, mereka telah membuat satu alternatif bagi mengatasi masalah hutang ini. Namun, antara kesukaran para peminjam untuk membayar semula pinjaman mereka adalah disebabkan ketidakpadanan di antara kelayakan akademik mereka dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh itu, langkah untuk mengembalikan semula faedah diskaun seperti 10% bagi pembayaran secara konsisten dalam setahun dan 20% bagi pembayaran secara keseluruhan. Ini dapat dilihat untuk satu mekanisme untuk menggalakkan peminjam bagi membayar semula pinjaman mereka. Dengan cara ini, setidak-tidaknya peminjam dapat membayar mengikut kemampuan mereka. Dan inisiatif pemberian diskaun ini perlulah diteruskan bagi meringankan beban peminjam. Pihak PTPTN juga boleh menetapkan kadar bayaran yang berbeza berdasarkan beban kewangan yang dihadapi oleh peminjam. Oleh kerana PTPTN mempunyai cawangan di setiap negeri, PTPTN boleh mendapatkan maklumat tentang kadar bayaran peminjam, tempat tinggal mereka dan kawasan bekerja mereka. Sebagai contoh, peminjam yang menetap di bandar utama seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Pulau Pinang semestinya mempunyai bebanan kewangan yang lebih tinggi berbanding peminjam yang berada di luar bandar. Tambahan lagi, cas pentadbiran yang dikenakan oleh PTPTN membebankan peminjam kerana bagi mereka yang membayar secara konsisten dalam jumlah yang sedikit, jumlah mereka seakan-akan tidak berubah walaupun mereka membayar bertahun-tahun. Oleh itu, pihak PTPTN boleh mempertimbangkan untuk menghapuskan cas pentadbiran ini bagi menggalakkan peminjam untuk membayar pinjaman mereka. Sewajarnya, mahasiswa tidak dikenakan riba bagi pinjaman pendidikan mereka. Nama saya Daki Muntazal Hayat Yahya. Nombor matrik saya 063841. InsyaAllah pada bahagian ini saya akan menerangkan ataupun buat sedikit rumusan tentang tajuk daripada kumpulan saya, iaitu PTPTN menurut Islam. Okey, untuk poin yang pertama, PTPTN bagus untuk pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana PTPTN merupakan sebuah syarikat pinjaman yang memberi pinjaman kepada para pelajar untuk melanjutkan pelajaran mereka ke Menara Gading. Oleh itu, para siswa dan para siswi boleh menggunakan duit daripada pinjaman PTPTN tersebut bagi memenuhi keperluan dan kehendak pembelajaran mereka. Pun begitu, perkara ini tidak dapat dielakkan daripada berlakunya poin yang kedua, iaitu banyak orang mengatakan PTPTN ini haram atas sebab tertentu. Antara alasan mereka ialah mereka mengatakan terdapat unsur riba dan juga mengenakan bunga yang tinggi atas PTPTN tersebut. Seperti yang kita tahu, PTPTN mengenakan beberapa cas kepada para siswa dan para siswi yang buat pinjaman. Oleh itu, mereka perlu bayar lebih daripada harga
asal ataupun pinjaman yang mereka pinjam tersebut. Oleh itu, terdapat segelintir orang kita yang menggunakan alasan ini untuk mengatakan PTPTN itu adalah haram. Jadi, untuk poin yang ketiga, saya akan menerangkan sini tentang apakah hukum sebenar PTPTN menurut Islam. Okey, PTPTN menurut Islam sebenarnya adalah harus, kerana membuat pinjaman sendiri itu adalah harus. Walaupun terdapat dakwaan yang mengatakan PTPTN mengenakan bunga cas yang tinggi kepada para peminjam, sebenarnya menurut syarak, apa yang dilakukan oleh PTPTN itu adalah tidak menyalahi. Yang kedua, para peminjam juga boleh melunaskan hutang mereka dengan menggunakan cara al-daman, iaitu memakai penjamin, seperti yang terangkan sendirilah oleh pembentang yang kedua. Oleh itu, bolehkah untuk kita pinjam PTPTN tersebut? Jawapannya boleh, tiada masalah, kerana hukum meminjam PTPTN sendiri tadi adalah harus. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.